محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam surau. Sebelum ini kita dah masuk dalam bab bersuci, yaitu wudu dengan mandi. Wudu dengan mandi sekali. Okey. Dan malam tu kita akan nanggap kaifiat solatnya pun. Okey. Kaifiat yang ada pada solatnya. Di dalam solat kita ada syarat, kita ada rukun, kita ada sunnah. Sunnahnya terbagi kepada dua, yaitu sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Okey, kita akan pergi satu persatu. Apa nama kaifiat solat dia, pergerakan ataupun bacaannya. Di dalamnya kita akan tentukan sama adanya itu rukun ataupun sunnah. Okey, rukun ataupun sunnah. Tetapi syaratnya sih masuk dalamnya. Syaratnya apa? Syarat itu adalah perkara-perkara yang dilakukan di luar solat yang membolehkan solatnya sah, yang namanya syarat. Rukun pula perkara-perkara yang dilakukan di dalam solat yang pun membuatkan solatnya sah. Tanpa melakukan sebarang rukun, tanpa melakukan sebarang rukun dalam solat, maka tidak dikira solat. Tanpa melakukan syarat di luar solat, maka solat pun jadi sah. Ayat syarat dan rukun, beza syarat dengan rukun. Okey, dalam solat tu syaratnya cuma ada 4 saja. Okey, cuma ada 4. Kemudian rukun kita ada 13. Sunat ab'ad kita ada 5. Kemudian sunnah hayat kita ada 15. Sunnah hayat tu ada 15 perkara. Baik, kita masuk dalam syarat sah solat dulu. Syarat-syarat sah solat. Yang pertama kata ulama, syarat sah solatnya adalah suci, yaitu suci daripada hadas besar dan hadas kecil, sama ada dengan wudu, mandi wajib ataupun tayamum. Nak sucikan daripada hadas kecil ataupun hadas besar, yang sama adanya wudu, mandi ataupun tayamum. Sucinya mesti bersuci. Sebab apa? Nabi SAW sebut, la tuqbalu salatu bi ghairi tuhur. Tidak diterima solat seseorang yang melainkannya sudah bersih, yang sudah suci. Dan ini merupakan yang telah disepakati oleh semua ulama, kira untuk solat fardu ataupun solat sunat. Cumanya yang berlaku di sini hanya solat jenazah aja. Solat jenazah, sebahagian ulama menyatakan solat jenazah tu nyesi disyaratkan suci. Si perlu berwudu pun boleh solat jenazah. Kerana apa? Kerana solat jenazah tu hanya doa aja, bukan solat. Namun sebahagian besar yang lain mengatakan solat jenazah tu tetap solat. Namanya solat, cuma bingkai solatnya berbeza. Okey, cuma kita ambil pendekatan, kita ambil wudu lah. Kita ambil ulama yang mengatakan ambil wudu untuk lebih berhati-hati. Okey, sebab bila sebut solat tu namanya pun solat, memang solat lah. Okey, baik. Suci itu tadi, yang pertama tadi suci daripada hadas, yang kedua suci daripada najis, sama ada najis yang melekat pada badan, pakaian kita ataupun tempat solat kita. So nak suci dimaksudkan oleh ulama situ ada dua, sama ada suci daripada hadas ataupun suci daripada najis. Okey, suci daripada najis, kata Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW lalu di sebuah perkampungan di Madinah atau Mekah, antara dua yang. Lalu baginda mendengar suara manusia yang sedang diazab di dalam kubur. Bila Nabi itu dengan Ibnu Abbas ni jalan di satu tempat, berhenti di dua ijib kubur. Kubur berdekatan, berhenti nyawadah dengan Ibnu Abbas.
Dua orang tu tengah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidak tu diazab disebabkan satu perkara yang dianggap kecil tapi perkara yang besar. Dua orang manusia tu diazab disebabkan melakukan perkara tu dianggap kecil tapi sebenarnya perkara tu perkara besar. Yang pertamanya kata Nabi, kana ahaduma la yastatiru min baulah. Yang pertama tadi nyasi menyucikan kencingnya. Okey, nya kencing si membersihkan daripada najis selepas kencing. Maksudnya yang membiarkan air kencingnya ada sedikit terkena pakaiannya. Yang kedua kata Nabi, dan seorang lagi yamshi bin namimah. Yang kedua tu orang tu diazab disebabkannya tu suka membuat mulut. Bila dia pergi ke kawan tu mata kawan tu jahit. Jadi ngampak mulut daripada kawan tu tadi mbak ke sini. Orang tu menganggap kau tu jahit. Ayat biar apa? Yamshi bin namimah, an-namimah kata orang. Ia jualah salah seorang yang diazab. Cuma kita ambil isu adalah orang yang si membersihkan kencing itu tadi. Seorang tu kencing, munnya kencingnya si memastikan air kencingnya dah habis ke belum. Kadang-kadang orang kencing tu dari basuh-basuhnya nak pakai ada sedikit keluar sedikit daripada pembuluh air kencingnya tadi. Maka ialah sebabnya diazabkan. Okey, sebab diazab. Kenapa? Kerana bilanya kencing, air kencing yang kena dengan pakaian yang dah bernajis, maka solatnya sisa. Wudunya sah tapi solatnya sisa. Bila solat sisa, nya tahu benda yang ada, nya mengabaikan. Nya mengabaikan sebab dia lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila kita kencing, kita kena pastikan air kencingnya benar-benar sudah keluar, sudah habis. Sama ada kita nak berdaham, sebab senang kita berdaham bila kita kencing supaya nya keluar habis. Dan basuhlah nya dah set dah keluar lagi. Sama ada berdaham ataupun kita urutnya biar nya keluar habis. Okey, urut sampainya keluar habis. Baik, dalam Quran menyebut waziyabaka fatahhir, dan pakaian engkau tu sucikanlah. Pakaian engkau tu sucikanlah. Allah mengisyaratkan supaya pakaian untuk kita sembahyangnya tadi kena suci. Jangan pakai pakaian yang bernajis, yang kotor. Okey. Dari Anas pula mengatakan, meriwayatkan bahawa seorang badui telah kencing dalam masjid, lalu sahabat bangun untuk marah pada orang yang tadi. Namun Nabi SAW tahan sahabat tadi, biarkan dia kencing habis, jangan ganggu. Bila dia selesai, baginda meminta sedekah saya, lalu dituangkan ke tempat itu. Tempat badui itu. Badui itu yang macam orang aslinya si duli. Itu orang-orang pedalaman. Okey, yang si duli. Sini dia nak kemeh, sialah dia nak kemeh. Yang akan kemeh sini yang mau. Badui itu tadi datang ke masjid Nabi, yang kemeh dalam masjid Nabi itu tadi. Masjid dulu je silah macam tu. Masjid dulu nya terus pada pasir, dekat pasir terus. Cuma dihampa kain untuk semayang. Kadang-kadang si dihampa pun semayang terus. Di si badui itu tadi kencing. Bila dia kencing, sahabat naga, sahabat halaunya, mak. Mun kita tu oi. Kita oi. Mun orang Arab tu yang mak. Bukan yang nama sama ke apa sih? Mak. Jangan apa halau katanya. Bila dia naga badui itu tadi. Dan dia nak ngepung si badui tadi, Nabi halang. Nabi kata jangan ngepung, biarkan dia habis kencing dulu. Habiskan kencing, mun dikepung kelah, habis dari kencingnya di seluruh masjid kelah. Berikutnya kita tercicir-cicir kencingnya. Ayat Nabi mau biar habiskan dulu, habiskan dia kencingnya, maka dibasuh. Dicuci oleh Nabi, bersih balik. Okey. Baik, An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi memperincikan, jika sengaja membiarkan najis pada tubuh atau pakaian, maka solatnya tidak sah. Macam tadilah, dia tahu air kemehnya ada terpecik sedikit dekat bajunya tadi, si dibasuhnya
si dicucinya sikit ataupun si ditukarnya pakaiannya, maka solatnya si diterima. Benda tu si khilaf dalam ulama lain, semua ulama mengatakan ya solatnya si sah. Okey. Yang kedua, jika terlupa atau hanya sedar selepas solat, di sisi mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pegang tu, solat itu tidak sah. Okey, solat tidak sah, hanya terlupa. Kerana apa terlupa? Imam Syafi'i sebut punya terlupa ya tandanya lalai. Patutnya bila dia tahu pakaiannya ada najis, dia kena buka siap-siap sebelumnya sembahyang. Okey? Atau hanya sedar selepas solat. Mazhab Syafi'i kata solat itu tidak sah dan perlu ulang balik. Perlu ulang balik. Majoriti ulama mengatakan solat itu sah. Majoriti ulama, maksudnya ulama selain daripada mazhab Syafi'i itu mengatakan munnya terlupa, dan ingat selepasnya habis sembahyang jangan baru ingat baju ataupun pakaiannya itu ada najis, maka di sisi majoriti ulama kata solatnya sah. Solatnya sah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang lebih berhati-hati mengatakan hanya terlupa itu tadi itu tandanya lalai. Lalai dengan keadaan dirinya. Kena ulang balik solatnya. Okey? Baik. Yang ketiga, jika melihat ada najis selepas solat tetapi tidak pasti najis itu terkena ketika solat atau selepas selesai solat, maka solat itu sah di sisi mazhab Syafi'i dan seluruh ulama mengatakan sah. Tengah-tengah sembahyang habis yang mengisah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tahu-tahu ada najis. Sama ada teh cicak ke apa ke dekat bajunya, bau sedap. Tapi dia sih tahu sama ada baju dia tadi, najis dia tadi ada ketikanya dalam solat ataupun selepasnya solat. Punya macamnya kata ulama sembahyangnya dikira sah, tetapi dalam mazhab Syafi'i digalakkan untuk ulang balik solatnya. Tukar pakaian, ulang balik solatnya, tapi solatnya tidak sah. Cuma untuk berhati-hati, Imam Syafi'i kata digalakkan. Imam Syafi'i kata bukannya batal, tapi digalakkan untuk ulang balik solatnya tadi. Okey. Yang keempat, seandainya seseorang itu hanya mempunyai pakaian yang bernajis, tidak dapat dibasuh, okey, gagal nak sembahyang, gagal nak basuh, si sempat, okey, dia sigit aja bajunya ada. Di dalam mazhab Syafi'i, dia hendak solat dalam keadaan tidak berpakaian dan solatnya sah. Si ada baju lagi, contohnya bajunya pakai nutupnya aurat tadi, bajunya juga yang bernajis, yang kotor, maka Imam Syafi'i kata buka je baju ya, sembahyang dalam keadaan si berbaju, si pakai apa-apa. Okey, sembahyang dalam keadaan si pakai apa-apa dan solatnya sah. Okey. Imam Malik dan Imam Al-Muzani pula berpendapat dia hendaklah solat dengan berpakaian najis, pakaian najis bernajis tersebut, dan solatnya itu sah. Imam Malik kata jangan sembahyang terbuka macamnya, pakai je pakaiannya, tapi pakai je pakaian yang bernajis itu tadi, solatnya tetap sah sebab dah ada pakaian lain lagi. Okey, dah ada pakaian lain lagi. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia hendaklah solat dalam berpakaian bernajis itu dan wajib ulang solat tersebut. Imam Hanbali kata solatnya sisa. Maksudnya solatnya sisa, dia wajib ulang balik solatnya, tapi dia tetap mesti solat pada ketika yang pakai pakaiannya, sembahyang je, tapi dia solat hormat waktu aja. Solat hormat waktu, dan dia kena ulang lagi solat dia ketika mana pakaiannya dah sudah bersih. Sudah bersih. Ada tiga pendapat tadi. Manakala satu lagi pendapat Imam Abu Hanifah berpendapat, Imam Abu Hanifah tu spesial sikit, boleh sembahyang dalam keadaan si pakai apa-apa ataupun sembahyang menggunakan pakaian yang bernajis tadi. Kedua-duanya sah di sisi mazhab Abu Hanifah. Okey, kedua-duanya sah di sisi mazhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata tadi, mun ada pakaian lain
Selain pakaian yang bernajis tu, nya boleh sembahyang dalam keadaan si ada pakaian, solat sah. Yang kedua, Imam Malik kata sembahyanglah dalam keadaan berpakaian yang bernajis itu tadi, solatnya juga sah. Yang ketiga, Imam Hambali mengatakan nya kena solat dalam menggunakan pakaian yang bernajis tadi, tetapi selepas mendapatkan pakaian yang bersih, nya wajib ulang balik solatnya. Dia wajib ulang balik solatnya. Manakala Imam Abu Hanifah yang beri pilihan, nak sembahyang telanjang boleh, nak sembahyang dalam keadaan berpakaian yang bernajis itu pun boleh. Dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Dan sebahagian ulama sebut jikanya pakaiannya ada yang najis, cuma sedikit saja, cuma mampu menutup sebahagian saja, maka diutamakan tutup di bahagian kemaluannya. Tutup di bahagian kemaluannya. Mohonnya dapat nutup aurat lagi bagus. Atas tu terbuka sedahan bukan aurat, tapi mohon hanya pakaiannya tadi cuma nutup sebahagian saja, maka diutamakan di bahagian kemaluan itu tadi. Okey? Syarat pertama tadi suci, sama ada suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, kena suci badannya daripada najis. Suci daripada najis, sama ada badannya, pakaiannya ataupun tempat solat. Tiga sejadah tu kena pastikan, tiga sejadah tu yang kita nak pakai sujudnya si ada najis. Okey, macam mun kapek besar-besar tu kan yang sambung belakang nun ada cicak. Di siang kita kena pastikan ruangan kita solatnya tadi kena bersih saja. Yang belakang nun lain cerita. Dikira tempat kita sembahyang. Yang tempat kita sembahyang tu tempat kita berdiri ya, sampai kita sujudnya, ia tempat kita. Okey? Takut kelak ada orang yang musafir datang ke Sugo ya, penuh cicak sikit tempat dia saya ada cicak. Terpaksanya vacuum semua dulu bawa dan sembahyang. Cepatnya faham tempatnya mesti bersih. Mun dah kena vacuum sikit Sugo ya, dah nak masuk waktu lain dah lepas ya. Maka diutamakan tempatnya tempat sembahyang ya, cukup untuk dibersihkan untuk sembahyang. Okey? Untuk lepas dirinya sembahyang. Syarat yang kedua, syarat sah solat yang kedua adalah masuknya waktu solat. Jangan pandai-pandai sembahyang dalam keadaan waktu solat belum masuk. Datang waktu maghrib, habis solat maghrib tadi alah-alah nak balik rumah tu malas nak sembahyang, terus sembahyang isyak ke diri saya. Nya si damak si naya dan tiba dan sembahyang, si sah sembahyangnya. Nya kena masuk waktu solat, mau solat yang sah. Ataupun lepas dah sembahyang isyak tadi duduk dengan bola sekejap, dah pukul 3 pagi. Subuh masuk pukul 5. 5:22. Bangun nak tidur tadi takut si sedar sembahyang subuh siap-siap katanya supaya gelas si perlu bangun subuh. Nyaman malam. Nyaman malam. Maka solat subuhnya si sah. Okey, solat subuhnya si sah sebab Allah Subhanahu wa taala tetapkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat tu wajib ke atas setiap manusia yang beriman kepada Allah, yang mananya waktunya telah ditentukan. Waktunya telah ditentukan. Mun nak solat subuh kena tunggu waktu subuh masuk dulu barunya solat subuh. Okey, nak solat zuhur kena tunggu waktu zuhur masuk barunya solat zuhur. Jangan waktu subuhnya bangunnya nak sembahyang asar. Si kena dengan sembahyangnya lah, memang sisa. Si dikira sembahyang. Okey, baik. Berbeza dengan sembahyang qada. Ada seorang tu dari umurnya akhir balik tadi sampai umurnya 40 tahun. Dari akhir balik 18 sampai ke 40 tahunnya dia si pernah sembahyang, tapi dia nak qada, sekaligus dia dapat berapa puluh ribu rakaat dia katanya. Jadi dia nak sembahyang sedikit demi sedikit boleh. Boleh sembahyang, tapi qada yang tadi lah yang berbeza dengan sembahyang yang sebenar. Sembahyang qada mungkin boleh untuk untuk considernya sembahyang qada di bila-bila waktu yang sempat.
Okey? Yang boleh diurut antara subuh maghrib subuh Boleh. sekali lah. Boleh. Janjinya qada. Munnya ingat berapa rakaat yang hitung, berapa rakaatnya ya. Nya kena berapa waktu dah subuh berapa waktu dah jadi sembahyang ya. Nya boleh pastikan macamnya lagi bagus. Tapi punya si dapat nak pastikan kadang-kadang sembahyang masa ya. Kadang-kadang si sembahyang yang macam tu nya kena sembahyang ikut keyakinannya. Yang sembahyang aja. Okey? Dan perbanyakkan solat sunat kata ulama. Okey, sebahagian ulama mengatakan di antaranya Ibnu Taimiyah mengatakan si wajib qada, tapi dia kena taubat nasuha. Okey, taubat nasuha. Dua-dua pendapat ulama yang kabar yang boleh diambil. Okey. Kalau nak hati-hati kena qada kena qada. Tapi kalau kita yakin dengan pendapat ulama mengatakan si ada qada lah. Okey, kena taubat. Bukan maksudnya kita nak ambil mana yang mudah sih, bukan maksudnya yang mana mudah, tapi perbanyakkan kita nak ambil dah. Okey, pendapat tu lebih cepat lagi sebab Nabi pun pernah membawa sahabat yang mana sengaja meninggalkan sembahyang tu untuk qada, disuruhnya bertaubat. Maksudnya orang tu digalakkan untuk sembahyang sunat, perbanyakkan solat sunat. Okey, perbanyakkan solat sunat. Baik. Yang kedua, yang ketiga, syarat sah solat hendaklah menutup aurat. Berdasarkan hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqbalu Allahu salata qaidi illa bi khimar. Allah mesti akan terima solat orang yang dah datang haid tak melainkan nyata tadi menutup aurat menggunakan khimar. Okey, lihat sekejap nak azan. Syarat yang ketiga, yang pertama tadi suci, yang kedua masuk waktu, dan yang ketiga menutup aurat. Okey, menutup aurat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata, tidak diangkat, tidak diterima solat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, solat orang yang datang haid tanpa menggunakan khimar, tanpa menutup aurat. Maksudnya, okey, orang datang haid itu maksudnya orang yang dah datang haid, bukannya orang datang haid ya terus solat, bukan. Hadis tersebut orang yang memang dah datang haid, maksudnya dah akil baligh. Mun orang akil baligh tu nyasi nutup aurat, maka solatnya sah. Dia mesti tutup aurat dulu baru solatnya sah. Okey. Jika sengaja membuka aurat walau sedikit ketika solat, dalam mazhab Syafi'i mengatakan ia tidak sah. Allahu Akbar ternampak sedikit dengan dengan perempuan lah, maka solatnya sisa. Ataupun orang lelaki itu tadi tengah sembahyang bisa dekat belakang siwan tadi, ataupun yang pakai solat jin nampak nampak punggungnya, maka solatnya tidak sah. Okey, tidak sah. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali pula memberi keringanan jika aurat yang terlihat hanya sedikit saja, maka bolehlah sembahyangnya diterima, sah sembahyangnya. Mun sekadar nampak sikit aja, maka solatnya sah, kata mazhab Hanafi dan Hambali. Majoriti Maliki berkata ia syarat sah solat hanya apabila ingat atau mampu. Jika tidak mampu menutup aurat atau tidak sedar aurat terbuka, sah solatnya. Okey, mazhab Imam Malik tu tadi kata mun nyatu si sengaja tersingkap sedikit auratnya tadi, si sengaja ataupun dia si mampu nak nutup auratnya, maka solatnya sah. Maka solatnya sah. Dalam mazhab Syafi'i, apa sekali keadaan sekalipun yang mampu aurat kena tutup. Sebab kita di Malaysia tu bila orang terlantar di katil, bila jalan sembahyang kena tutup walaupun pakai selimut. Perempuan biasanya kena tutup pakai selimut. Dalam mazhab Malik si jadi masalahnya terbuka sedikit jadi masalah. Okey? Baik. Jika hanya sedar aurat terbuka selepas solat, maka wajib diulangi solat tersebut menurut
mazhab Syafi'i sama seperti isu najis yang disedari selepas solat. Tengah-tengah solat tadi rupanya zipnya lupa tutup. Allahu Akbar sudah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cenoi kawan. Maka solatnya sah dalam mazhab Syafi'i, tetap kena wajib ulang, tutup ya. Okey. Tetapi jika seseorang lihat aurat terbuka selepas solat dan dia tidak pasti ia sudah terbuka ketika solat atau hanya berlaku selepas solat, maka solat itu sah. Cuma digalakkan dalam mazhab Syafi'i digalakkan untuk mengulang balik solatnya tengah-tengah semayang. Habis beri salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tepi na tu lelaki tu tadi koyak tepi tu, faham kan aurat kan, koyak tepi dari tepi seluarnya. Tapi nya sih pasti sama ada natu dari awal masa dia semayang tadi nya yakin tepi-tepi tu si ada bisa, tiba-tiba habis yang beri salam ada bisa, tapi nya sih pasti sama ada bisa di dalamnya solat ataupun habis yang beri salam baru bisa ya. Maka pada ketika ya solat sah. Solatnya sah, si sengaja, bukan si sengaja, nya si tahu benda yang bisa bila. Nya si tahu bisa bila, sama adanya dalam solat ataupun lepas solatnya bisa, maka solat sah. Tetapi mazhab Syafi'i itu disebut untuk berhati-hati, digalakkan untuk diulangkan balik solatnya. Diulangkan balik solatnya. Berbeza dengan situasi pertama tadi, benda yang mungkin dah terbuka dari awal, cuma lupa dan tutup. Maka solatnya tadi sah. Yang situasi pertama tadi sah, yang kedua tadi sah, tapi digalakkan ulang. Baik. Aurat lelaki di sisi mazhab Syafi'i adalah pusat hingga ke lutut. Di antara pusat dan lutut. Tetapi lutut dengan pusat bukan aurat. Lutut dengan pusat bukan aurat. Di bawah pusat sampai ke atas lututnya ya aurat lelaki. Sebab yang guna kadang-kadang pergi ngarap, orang Arab sebenarnya makin untung. Untung nanti dekat dengan lututnya. So lutut bila jadi duduk nampak lututnya. Sebab mazhab Syafi'i kata aurat lelaki itu atas lutut sampai ke ribah pusat. Okey, sampai ke ribah pusat. Manakala aurat wanita di sisi mazhab Syafi'i seluruh tubuh kecuali muka. Okey, keseluruhan badan wanita itu aurat kecuali muka dan pergelangan tangan. Tu. Pergelangan tangan tu di atas. Kata bukan di pergelangan tangan tu gelang wajah bukan aurat, bukan. Atas sekali gelang auratnya, auratnya. Tangan tu boleh ditangga. So bila pergi ke sebuah pakai baju kurung yang ada nutup belakang dalam tu boleh semayang terus. Boleh semayang terus, tapi yang lain semua tutup lah. Jangan tu ditutup tudung si pakai. Ya si betul juga. Lagi lihat ya Allah, kalau Ustaz Nizam ada boleh semayang terus. Tudung kau sini. Ada. Stokin ke sini. Okey? Baik. Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Muzani, Imam Al-Muzani dan juga mazhab Abu Hanifah berpendapat bahawa kaki perempuan itu bukan aurat. Okey? Kaki itu bukan aurat dalam mazhab Hanafi. Kaki itu bukan aurat. Tapi bukan kita Hanafi lah, kita tu Syafi'i semuanya. Kaki itu aurat. Lebih lagi mazhab Hambali, Imam Ahmad. Imam Ahmad semuanya aurat kecuali muka yang bukan aurat. Seorang Arab ni kena pakai sarung tangan. Kena pakai sarung tangan. Okey? Ada juga macam mazhab Imam Bukhari sebut paha itu bukan aurat. Yang aurat itu tadi untuk laki lah. Yang aurat hanya segitiga aja. Start dari segitiga aja. Sia aja auratnya. Okey? Baik. Syarat menutup aurat adalah tidak menampakkan warna kulit. Mohon pakaian yang nipis sehingga menampakkan warna kulit dikira si menutup aurat. Si dikira menutup aurat. Okey?
Tetapi mun si menampakkan warna kulit tetapi ketat ada orang dah membalut aurat, nya ketat, ya makruh. Hukumnya makruh. Menampakkan bentuk tubuh, ia masih dikira menutup aurat tetapi makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Lama-lama makruh jadi selalu ilah makruhnya jadi boleh jatuh pada haram. Sebab apa jatuh pada haram? Boleh mendatangkan syahwat orang lelaki, maka hukumnya haram. Di sini. Tapi yang tetap dikira menutup aurat. Okey, menutup aurat. Baik, macam suara juga, suara si aurat, tapi bila dilengkungkan menyebabkan orang lelaki itu jadi lain macam dengannya. Maka ya haram untuknya mengandungkan lagu. Okey, itu bagi orang perempuan. Okey. Yang mesti tidak menampakkan warna kulit. Baik. Kewajiban menutup aurat ketika solat ini merujuk kepada pandangan dari atas dan keliling. Dari bila tangan di atas bertutup kesi, dah tutup, maka settle bab aurat. Okey, mun lelaki pakai jubah macam tu, tiba-tiba tu tengah buka, mun tangan di atas memang nampak tempat aurat tadi, maka mesti dikira menutup auratnya, mesti tutup juga. Okey, dan keliling itu tadi, keliling kita bergaya kanan depan belakang dah bertutup, ialah dikira menutup aurat. Ada pun menyadari libah, memang confirm nampak, ia bukan dikira menutup aurat. Yang dari libah tu si dikira. Yang dikira tadi mesti nampak dari keliling ataupun dari atas. Okey, masjid dia tadi pakai masjid lantai kaca, nampak dari libah dia. Siapa yang mula masjid macam ni? Kena ampas jadah lah. Ampas jadah, tapi nya dikira masih menutup aurat. Orang yang mengintainya dari libah, orang yang berdosa. Solatnya tetap sah. Okey, solatnya tetap sah. Sebab dari ulama kata pandangan aurat tu hanyalah dari atas dan dari keliling tu. Dari keliling kita. Kiri, kanan, depan dan belakang. Baik. Kita anggap masalahannya, jika seseorang tidak mempunyai pakaian untuk menutup aurat, akan tetapi mempunyai lumpur ataupun tanah yang boleh dilumur pada badan untuk menutup pada kulit, maka wajib menggunakannya menurut pendapat paling sahih dalam mazhab Syafi'i dan solat sah. Orang tetapi orang laut pakaian dah cuma samping dah, kena gigi diboyak untuk kan, gigi diboyak, rayi diboyak, kaki. Pakaian yang tadi dah bisa habis dah. Si dapat dah untuk aurat. Ambilnya lumpur dekat payah kan, lumurnya dekat badan. Dah duduk tadi, lumurnya ke badan, semayang dalam keadaan yang berlumpur macam ni. Makanya dikira menutup aurat dan solatnya sah. Okey. Jika hanya pakaian dan mempunyai pakaian hanya mampu menutup sebahagian aurat, maka tutuplah bahagian kemaluannya depan dan belakang. Kena tutup kemaluannya depan dan belakang, dia ada. Pakaiannya tinggal kalau kecil ataupun yang tadilah yang digigit buaya tadi. Pakaiannya tinggal kecil aja lagi, tutup dari keliling aja. Okey. Baik, jika tidak langsung pakaian atau apa-apa untuk menutupi aurat di sisi mazhab Syafi'i, dia hendaklah solat dalam keadaan tidak berpakaian dan solat dalam keadaan berdiri sahaja dan solat sah. Si ada pakaian lagi, pakaian yang saya ada, hangus habis. Rumah nyangus, rumah diutar, rumah nyangus. Pokok-pokok pun nak dibalut, nak ngambil daun pakai balut badan pun dah sedar. Jadi padang jarak padang berkuku, jangan semayang. Tapi ada pakaian, masanya boleh semayang, tapi semayang dalam keadaan diri. Bogel aja semayang aja, tapi dalam keadaan diri aja. Hanya nak rukuk, nak sujud apa semuanya pakai isyarat mata aja. Pakai isyarat mata ataupun pergerakan sedikit palaknya, badannya sedikit. Tapi masih boleh sujud seperti mana sujud orang yang berpakaian lengkap. Okey. Baik, tetapi dalam mazhab Malik, dalam sebahagian ulama menyatakan perlu solat dalam keadaan duduk aja. Kata Ibnu Umar mesti semayang dalam keadaan duduk. Yang si boleh berdiri, si boleh sujud. Yang duduk dan semayang. Si berpakaian tapi semayang duduk aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tangannya jangan megang siang. Sebab megang benda ya dalam mazhab Syafi'i batal.
Tapi punya bertaklid dengan mazhab lain daripada mazhab Syafi'i, boleh dah pegang di siang, tutup. Okey. Baik. Jika selepas solat dia menemui pakaian menutup aurat, tidak perlu mengulangi. Jika mendapati ada pakaian untuk menutup aurat ketika solat, maka wajib dia menutup aurat. Okey, tengah-tengah sembahyang tadi bantuan dulu sampai tengah-tengah sembahyang, Allahu Akbar, beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tutup balik dengan tangan tadi, letak helikopter hantar pakaian dihantar, maka dia pakai pakaiannya, dia perlu ulang lagi sembahyangnya tadi, sembahyangnya sah. Okey. Tetapi tengah-tengah sembahyang baru baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pakaian gugur, dia dihantar oleh sida helikopter di atas tadi. Nak ini siapa dihantar dia macam biasa. Subuh dia tahu dia pakaian dia kena berhenti sembahyang, nak apa ambil pakaiannya, kemudian sampai sembahyang lagi semula. Dia kena sembahyang lagi semula. Jangan dia tengah sembahyang, dia ganti pakaian tengah sembahyang, memang confirm batal lah. Memang confirm batal sebab pergerakannya lebih daripada 3 kali. Pergerakannya lebih daripada 3 kali, maka sembahyangnya batal. Okey, baik. Yang keempat, yang last kali, syarat sah solat. Okey, syarat sah solat. Yang last kali, sembahyangnya kenalah menghadap kiblat. Jangan membelakangkan kiblat ataupun mengiring kiblat. Okey, kiblat depan tu maka kena menghadap ke kiblat. Jangan seorang menghadap ke depan, seorang menghadap ke tepi, imam menghadap kiblat. Mampu menghadap belakang, si gaji ni imamnya. Si sama, okey, si sah sembahyang. Okey, sebab Allah sebut qad nara taqalluba wajhika fis samai falan wallika qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Sesungguhnya kami melihat kamu melihat ke langit. Bila Nabi itu nangga mana dengan langit, Allah tu tahu hati Nabi itu. Sebab sebelumnya kiblat sembahyang tu Allah kata arahkan wajah kamu ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Bila Nabi itu, hati Nabi itu bila dia berada di Madinahnya malah nangga atas saja. Nangga atas seolah-olah mengharapkan Allah itu datangkan wahyu supaya kiblatnya menuju ke Mekah. Sebab Mekah tu tanah kelahiran Nabi. Nabi sebut apa? Mekah tu spesial bagi Nabi. Walaupun Nabi itu hidupnya di Madinah. Sebab munsi kerana kaum aku tu kata Nabi, aku saya akan tinggalkan Mekah. Oleh kerana kaum aku tu yang usir aku daripada Mekah, maka aku terpaksa keluar daripada Mekah. Okay, walaupun sehingga akhir-akhir Nabi selepas haji apa semua Nabi tinggal di Madinah. Okay? Maka Allah sebut, aku melihat kamu melihat ke langit, maka kami akan palingkan kamu ke arah kiblat yang kamu mahu. Palingkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Di Mekah ni. Maka disialah kiblat berubah ke Masjidil Haram. Okey? Dan Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fasbigha wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Bila kamu hendak mendirikan solat, kata Nabi, sempurnakanlah wudu kamu terlebih dahulu. Kemudian hadaplah wajah kamu ke kiblat dan bertakbirlah. Takbiratul ihram. Bertakbirlah. Okey? Baik, uraiannya apa? Menghadap kiblat merupakan kewajiban kecuali apabila solat dalam keadaan takut atau solat sunat dalam keadaan bermusafir. Okey, solat sunat ketika musafir di atas kenderaan tidak wajib menghadap kiblat berdasarkan hadis Amir bin Rabi'ah di atas dan hadis-hadis yang lain. Okey, hadis Amir bin Rabi'ah sebut apa? Menceritakan dia melihat Rasulullah SAW solat di atas haiwan tunggangannya. Baginda solat dengan isyarat kepala dan menghadap ke arah kemana sahaja arah di hadapannya. Baginda SAW tidak melakukan hal ini ketika solat fardu. Solat 5 waktu dia wajib menghadap kiblat. Tetapi bila solat sunat, kita dalam kenderaan, kita niatkan nak semayang, maka boleh semayang terus. Sebelum menghadap kiblat aja wudu. Ayat maksudnya. Okey, tetapi mun solat apa namanya? Solat fardu yang 5 waktu kena berhenti cari kiblat.
Sembahyang tepi jalan boleh ke Ustaz? Boleh, tapi kiblat kena betul. Jangan kita kiblat takut orang mencuri kereta, kita menghadap kiblat ke kereta. Padahal kereta tu si ke arah kiblat. Si ke arah kiblat, maka solatnya sah. Okey, tetapi pun solat sunat boleh sembahyang dalam kereta si perlu keluar, si perlu berhenti. Solat sunat contohnya nak balik pergi ke Miri. Dari Kuching tu nak pergi ke Miri. Dah sampai ke Serian tadi nampak macam dah waktu duha. Berangkat lepas subuh jalan sampai ke nak ke Serian pun dah waktu duha. Maka dia boleh niat untuk solat dalam kereta ya, tapi bukan untuk driver lah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya sih, driver sih dulu. Tapi pun penumpang boleh solat sunat. Solat sunat boleh dalam keadaan yang berjalan yang tadi. Berdasarkan hadis itu tadi. Tapi pun solat fardu masuk waktu zuhur, jangan molak kerja ya. Janganlah molak kerja. Okey? Dalam keadaan kita berjalan dan kita bagi nak naik ke flyover yang mana nak bertukar kiblatnya. Ada putar kiblat, nak pusing badan lagi, jangan. Okey? Kalau kiblat macamnya si cun. Okey? Baik. Jika solat dan menyedari kiblat salah, hendaklah segera berpaling ke arah yang betul tanpa membatalkan solat. Maka solat itu sah. Itu selalu terjadi bila solat di R&R. Okey, di Semenanjung pun banyak R&R. Contoh R&R nya saya ada sumber khusus. Yang ada bilik kosong yang dikhaskannya. Ataupun misalnya ada bilik pun tempat yang luas semeja. Kita pun nak sembahyang. Ini ada tempat atau toilet yang disedianya. Okey, makanya boleh cari kiblat. Yang cari kiblat, yang sembahyang. Dalam keadaan sembahyang tak ada orang tegur, salah kiblat kita cik. Salah kiblat dia, kena paling ke belakang. Kita bertentangan dengan kiblat. Kiblat dekat belakang, bukan depan. Makanya wajib pusing badannya ke belakang tadi, terus sembahyang tanpa ulang, tanpa membatalkan solat dan tanpa mengulang solat tersebut. Okey, macam dia kaedahnya pusing aja. Jangan pusing muka di meja, bukan. Pusing sekali dengan badannya. Dia mesti dihadapkannya. Okey? Macam dia. Tetapi moodnya sembahyang, tengah-tengah sembahyang, habisnya sembahyang, baru orang tegur. Sebenarnya kiblat kita salah. Lepas selesai sembahyang tadi, baru sedar kiblat kita salah. Baru orang kata kiblat kita tu salah. Sepatutnya sebelah nun kiblat kita sebelah nun kiblat kita ya. Okey, dalam mazhab Syafi'i solatnya sah. Dia kena ulang balik solatnya. Kena ulang solatnya. Tapi sebahagian ulama antaranya Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Az-Zuhairi menyatakan si berulang. Sebab bukan sengaja. Yang bukan sengaja, dia si berulang. Okey? Dan last sekali, orang yang sakit dan tidak mampu menghadap kiblat wajib solat, dan itu adalah solat hormat waktu. Bila dia dah sehatlah, dia kena ulang balik solat yang tadinya, yang mesti ada kiblatnya. Okey? Tapi punya dalam keadaan sembahyang, dia mampu, ada orang malik untuk menghadap kiblat, maka boleh. Tapi nya dalam bilik dekat hospital, mau nak alih dengan mesin sekali dah dialih, maka si perlulah si perlu untuk hormat waktunya cukup sekadar sembahyang menghadap apa yang nya dapat. Lepasnya sebaiknya kena nya boleh ulang balik solatnya. Munya si baik terus gol ya, antara urusannya dengan Allah lah. Allah tahu apa yang terbaik untuknya. Okey, ayo contoh. Okey, baik. Keempat tu tadi syarat sah sembahyang. Ada soalan? Ya. Betul lah. Ya kebiasaan lah. Pakai pujian. Kebiasaan kita lah. Macam kita malah lalu solat sunat. Ada waktu terlarang ya. Okey. Jadi kebiasaan kita dagang hari Jumaat. Hari Jumaat ada orang sembahyang sampai masjid bayar sunat. Adakah yang termasuk waktu terlarang? Okey. Oh ini. Tiga. Okey. Sembahyang sunat bila hari Jumaat. Bila orang masuk masjid, sekira waktu apa? Yang pertama sekali Nabi sebut kena solat tahiyatul masjid.
tahiyatul masjid si terikat dengan waktu ya tadi. Waktu terlarang tadi lah. Nya masuk ke masjid tujuannya nak solat dulu. Solat dia dulu penting. Yang pertama yang si terikat dengan waktu terlarang tadi, solat apa? Solat tahiyatul masjid. Walaupun sebahagian ulama kata pun si boleh juga, tapi lebih kuat lagi mengatakan boleh tahiyatul masjid saja. Okey, sunat lain si boleh. Yang kedua, yang boleh dilakukan solat yang boleh dilakukan pada waktu yang kita rasa waktu terlarang tapi boleh dielakkan. Tapi punya nak lakukan waktu yang jadi free adalah solat qada. Solat qada. Okey, kena faham waktu terlarang bila betul-betul matahari tegak ke atas sebelum tergelincir sedikit betul-betul tegak atas ia waktu terlarang untuk kita solat duha tapi tahiyatul masjid boleh. Kawan dia baru masuk masjid maka dia sembahyang tahiyatul masjid boleh jadi masalah. Bukan solat lain. Jangan solat tahajud tiba-tiba tengah hari kita. Okey, waktu terlarang yang kedua selepas subuh. Ada solat sunat selepas subuh. Lepas dari subuh tu saya ada solat sunat, melainkan dah naik matahari yang baru ada di syariat seperti solat duha tadi. Okey, waktu yang terlarang juga adalah selepas asar, sebelum maghrib tu, lepas asar. Paling dilarang, bukan yang lepas subuh macam beda. Paling dilarang yang memang keras-keras ulama kata jangan solat waktu ya. Bila betul-betul nampak matahari tu naik macam mana dan nampak matahari baru turun macam mana. Tu paras kita pun penglihatan tu nak angkat matahari terbenam sunset dan sunrise nya baru nak naik dan nampak sikit macam mana, waktu yang memang dilarang untuk solat tanduk keluar. Tanduk keluar. Sebab kita nak mengelak ini kita tu sama dengan penyembah matahari. Penyembah matahari kita simak kita tu sama dia sidang untuk sujud patu ya simaknya. Tetapi pun solat asar untuk solat asar dengan solat subuh ya tadi nya terlewat bangun ataupun baru sedar asar dah nak habis. Contohlah asar sebenarnya dah habis tapi nya baru sedar dia belum solat asar, maka dia cepat-cepat solat maka ia dimaafkan tapi makruh. Tapi makruhnya mesti lebih berhati-hati lagi. Okey, tapi punya sengaja kena sembahyang sunat ajar waktu matahari naik Allahu akbar haram. Boleh. Okey, ataupun matahari nak turun tiba-tiba jalan sembahyang ajar masih boleh kan? Kadang boleh ke? Kadang boleh elakkan waktu yang boleh selepas maghrib selepas asar ataupun selepas subuh tadi, tetapi bukan waktu yang matahari tadi yang nampak matahari tapi punya si nampak mesti waktu itu masa tapi punya si nampak boleh dimaafkan kata sebagian ulama si jadi masalahnya lah sebab ijtihad si sampai ke siang si dapat mulai ijtihad di siang. Okey, boleh? Boleh faham? Okey, ada bagi? Saya lagi baik, minggu depan kita masuk kaifiat ini. Okey, aku lupa lihada astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.